mana anda berada, apa je bangsa dan budaya, umat Islam tetap akan meraihkan Hari Raya Korban pada setiap tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi dalam agenda awal ini, Nazri Kahar. Pada malam ini kita akan membincangkan ibadah korban yang bakal kita laksanakan dalam beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, kerana kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, dan bagaimana kita melihat ibadah korban hari ini bukan setakat kita korbankan di kalangan masyarakat kita di Malaysia ataupun komuniti setempat di mana kita tinggal, tetapi hari ini pelbagai organisasi sudah melakukan kerja-kerja mulia ini untuk membawa daging-daging korban ini untuk dibagikan ataupun dibahagikan di kalangan umat Islam ataupun rakan-rakan kita yang berada di seluruh dunia, terutamanya di kalangan mereka yang masih berada dalam kemiskinan, peperangan dan juga balak bencana alam dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana ia boleh menjadi satu ataupun usaha murni di kalangan rakyat Malaysia untuk memberi sedikit kebahagiaan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita bersama Saudara Kamarul Halim di sebelah kanan saya, pengurus bahagian operasi Islamic Relief Malaysia, dan juga Saudari Siti Fadilah Mahmud, Ketua Pembangunan Dana Islamic Relief Malaysia. Mungkin Saudara Halim dulu, mungkin ini merupakan tahun ke-7 untuk Islamic Relief Malaysia melakukan korban yang dipanggil merentasi sempadan. Saya rasa ini satu konotasi yang hebat, kerana Islamic Relief bukan sahaja menumpukan kerja-kerja amal ini di dalam Malaysia, tetapi sudah membawa daging-daging korban di seluruh dunia, sama ada di Timur Tengah, yang terbaru kita lihat dalam paparan tadi di Gaza, di Balkan misalnya, di negara-negara Asia Selatan, Asia dan sebagainya. Jadi untuk tahun ke-7, apa yang sudah dicapai oleh Islamic Relief Malaysia tentang ibadah korban di seluruh dunia termasuk di Malaysia? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nazri dan pihak Esrawani kerana sudi menjemput kami Islamic Relief Malaysia untuk mewawarkan, berkongsi cerita tentang kempen kami, iaitu Kurbani 2012, Korban Merentas Sempadan. Jadi seperti yang Cik Nazri sebut tadi, Islamic Relief Malaysia sebenarnya adalah sebuah NGO antarabangsa, sejak tahun 1984 lagi telah beroperasi. Dan Islamic Relief Malaysia pula ditubuhkan pada tahun 2005, sudah 7 tahun lah. Dan kurban ini memang kita lah, kempen kurban ini di Malaysia telah kita buat semenjak tahun 2005 selama 7 tahun. Dan sebenarnya untuk seluruh dunia kita telah memulakan kempen ini pada tahun 1986. Jadi sebenarnya sudah terlampau lama, lebih awal lagi dan dengan pengalaman tu memang pelbagai-bagai agihan berbagai tempat telah kita lakukan, dan pencapaiannya setakat ini alhamdulillah. Seumpamanya pada tahun 2011 kita target 31 buah negara untuk Islamic Relief keseluruhannya, dan tahun ini kita increase kepada 33. Dan Malaysia pula kita membantu, kalau tahun lepas daripada 31 negara tu kita pilih 19 buah negara, dan tahun ini kita increase lagi. Daripada 33 tu kita naik jadi 22 buah negara. Ini cabaran yang kita ambil lah, kan? KPI baru kan, sebenarnya. Tapi sebenarnya kita yakin kan, berpandangan pada pengalaman tahun lepas, masyarakat Malaysia ni alhamdulillah, kan. Jadi dengan because package kami adalah package kurban tempatan, untuk Malaysia.
dan kurban luar negara. Sebab tu kita pilih kurban merentas sempadan. Jadi pengalaman Fadilah lah, apa yang seronoknya apabila orang kata pun cuba mendapatkan dana, cuba meraih sebanyak seramai mungkin umat Islam di Malaysia menyertai ibadah kurban ini yang tidak dapat dilupakan oleh saudara Fadilah dan mungkin rakan-rakan di Islamic Relief misalnya, apa cabarannya? Okey. Terima kasih pada soalan tadi tu. Ya. Seronoknya kan, selaku ketua pengumpulan dana lah dan tim, kita ada pasukan yang menguruskan dana untuk kempen kurban ini. Bila datangnya kurban ini, semangat dia tu berbeza dengan kempen-kempen yang lain. Apa bezanya? Jadi bezanya tu alhamdulillah, yang menariknya tu masyarakat yang prihatin tu dia berbagai-bagai lah, termasuk yang berumur. Walaupun berumur ni mungkin di kalangan mereka kebanyakannya tidak berapa celik IT, tapi ada usaha untuk mereka telefon, usaha bagaimana cara nak buat pembayaran, dan yang penting tu ada kesedaran untuk turut menyumbang kurban di luar negara, negara-negara yang mungkin bagi mereka tak pernah dengar, tapi disebabkan atas informasi yang kita berikan jugalah sedikit tu, dia mencetuskan rasa kesedaran untuk mereka menyumbang, melaksanakan kurban mereka di negara tersebut. Di kalangan orang muda misalnya, sebagai orang muda lah, Fadilah juga saya lihat orang muda lagi untuk menyertai orang kata pun kerja-kerja sukarelawan dan sebagainya, membuat orang kata pun promosi dan publicity, dan hari ini lebih mudah dengan adanya ICT, internet, social media dan sebagainya. Mungkin informasi itu boleh sampai ke telefon pun pintar masing-masing. Jadi bagaimana ia disemarakkan di kalangan volunteers, sukarelawan dan juga mereka yang ingin bersama Islamic Relief, walaupun mereka tidak terlibat secara full time ataupun sepenuh masa, tetapi apabila tibanya projek kurbani ini, wah, sejak Syawal lagi mereka dah gear up lah. Mungkin ada pengalaman? Saya setuju dengan pendapat Cik Nazri tadi, sebabnya golongan generasi muda sekarang ni mereka banyak berkomunikasi melalui jaringan kita panggil social media. Terutama sekali Facebook. Jadi dengan kita juga manfaatkan dengan kumpulan pengikut page Islamic Relief Malaysia. Saya dah lebih 10,000. Jadi daripada situ mereka memberi respon, mereka nak war-warkan kempen melalui alam maya, ataupun bagi mereka hard copy supaya mereka boleh edarkan di komuniti masing-masing, di tempat kerja ataupun di kawasan tempat tinggal mereka. Jadi itu salah satu cara kesukarelawanan yang saya rasa macam sangat membantu Islamic Relief Malaysia dari segi memewarkan kempen kurban, menyampaikan maklumat, dan yang menariknya kebanyakan mereka adalah golongan muda lah, pelajar yang masih bersekolah ataupun yang baru saja graduate dan sebagainya. Okay. Kita nak cerita juga bagaimana orang kata pun pengalaman ketika mengagihkan daging-daging korban sampai ke Curug Rantau, masuk ke kampung-kampung pedalaman, kampung asli dan sebagainya, Sabah, Sarawak. Saya lihat gambar-gambar di website Islamic Relief cukup menarik, dan juga saya pun pernah terlibat dengan orang kata aktiviti Islamic Relief. Saya nak kongsi juga pengalaman tersebut dan juga pengalaman Halim dan juga Fadilah. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.